Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Mudah-mudahan sihat afiah dalam naungan Allah SWT beserta family tercinta. Ibu ayah dirahmati Allah SWT, kita ahkamis solah. Kita membincangkan tentang hukum-hukum sembahyang. Kita tentang bincangkan tentang hukum sembahyang. We are going to learn something big. Something in which the Prophet SAW, after Amul Huzn, after the year of sadness, when the Prophet ﷺ lost his beloved wife, Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radiyallahu ta'ala anha, later on the uncle also passed away, the one who sheltered Prophet Muhammad ﷺ from the harm of the Makkins. And Nabi SAW susah, Nabi SAW diseksa, Nabi SAW dicemooh, Nabi SAW lari pergi ke kota Taif dengan niat untuk mendapatkan perlindungan daripada masyarakat di Taif. Sampai di Taif, Nabi SAW dihentam lagi, kan? Maka Nabi SAW punyalah sedih, Nabi SAW berkata, Ya Allah, Nabi doa dekat batu. Nabi tak doa macam ni dah, Nabi letak tangan Nabi dekat atas batu, kan, atas batu macam ni, kan, dengan penuh keletihan, penuh kesyahduan. Nabi SAW kata, Ya Allah, aku tak kisahlah kepada siapa engkau letak aku, kepada orang yang akan nyokong aku ke, atau orang yang akan hentam aku ke, ataupun orang yang akan buat apa-apa pada aku tak peduli tentang apa yang orang buat tentang aku. Yang penting aku peduli engkau, Allah Ta'ala, redha padaku. Dan Allah SWT suka dengan ucapan berikut. Allah SWT redha dengan apa, rintihan seperti itu. Yang akhir sekali Allah SWT menjemput baginda Muhammad SAW untuk Isra', Mi'raj, tak pernah ada kapal terbang pada zaman tu. Nabi SAW dapat keistimewaan, kemuliaan untuk Isra'. Seterusnya Nabi SAW Mi'raj, Mi'raj bertemu dengan mereka-mereka yang pernah bekerja dengan Allah Subhanahu wa taala, dan para rasul, anbiya alaihi salatu wasalam yang bekerja dengan Allah. Maksud kita kerja itu apa? Mereka betul-betul buat usaha dakwah, ajak manusia kepada Allah. Ada yang digergaji, ada yang dicerca, ada yang dimaki, ada yang dipukul, dan semua mereka itu telah lalui fasa tersebut. Nabi Allah perkenalkan Nabi dengan mereka-mereka, dengan para Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi rasalah, Nabi sedih. Tapi sekarang ni bila lihat orang-orang yang telah susah dulu, menjadi inspirasi kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, menjadi semangat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bila dah semangat jumpa dengan mereka-mereka yang pernah susah seperti apa yang Rasulullah rasa, dan akhir sekali Allah SWT menjemput baginda sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, naik ke istana Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menghadiahkan satu penganugerahan darjat yang besar. Allah Subhanahu wa taala bagi kepada baginda satu hadiah. Apa dia? Ibadat solat. Allah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ibadat solat, masya-Allah tabarakallah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala secara khusus, secara special for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ibadat, apa-apa saja masalah rintihan Nabi sallallahu alaihi wasallam selesaikan dengan solat. Dan lebih istimewa sekali, solat ini bukan hanya untuk Nabi tetapi untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita merasa diri kita ni terhimpit dengan pelbagai jenis masalah, ini kita ingat balik macam mana Nabi punya susah, and then apa yang baginda dapat untuk dianugerah ibadat solat ini. Dan solat ini sebagai pintu untuk menyelesaikan semua masalah-masalah. It helps us to be focused, it helps us to be in line, it helps us to be positif. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sekarang macam mana sembahyang tu, macam mana? Dari hadis Nabi berkata, asallu kama raaitumuni usolli, sembahyang macam mana kau nampak aku sembahyang. Jadi hari ni kita nak belajar tentang sembahyang. Kita ahkam solat, kita membincangkan tentang hukum-hukum sembahyang, tentang hukum-hukum solat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya lughatan ad-du'a.
Solat tu apa? Solat itu dari sudut bahasa itu doa, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa tu apa? Doa tu ialah permintaan. Kata guru saya Maulana Hamzah, dia kata solat itu, doa itu apa? Doa itu rintihan hati. Kata Maulana Hamzah, solat itu rintihan hati, hati, ucapan-ucapan hati, apa yang hati cakapkan. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, syara'an kama qala ar-Rifa'i, akwal wa af'alu muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim bi syara'it makhsusah. Apa tu solat? Solat itu ialah akwal, beberapa ucapan, wa af'al, beberapa perbuatan, muftatahatu bitakbir, yang dibuka dengan takbir. Apa tu solat? Solat itu segi syarak ialah beberapa ucapan, words, so it involve words, ucapan, wa af'al, dan beberapa perbuatan, ada takbir, ada rukuk, ada sujud. Muftatahatu bitakbir, yang dibuka dengan takbir, mula dia dengan takbir Allahu Akbar, wa muhtatamatun bitaslim, dan dikhatamkan ataupun ditutup dengan taslim, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullah. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, itulah sembahyang. Kalau sembahyang itu tidak ada ucapan ataupun tidak ada perbuatan yang disyariatkan dalam agama, tidak dimulai dengan takbir, tidak diakhiri dengan salam, maka ia tidak dikira sebagai solat. Seperti sujud tilawah. Seperti sujud tilawah yang bukan di dalam sembahyang. Satu orang betul lah. Dia ada takbir, dia ada taslim, tetapi dia tak ada akwal ataupun afal rukuk, sujud dan sebagainya. Baik, kita masuk terus. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu mafruḍah, dan bermula sembahyang yang diwajibkan. Ada sembahyang yang diwajibkan, ada sembahyang yang tidak diwajibkan. Baik, sembahyang mafruḍah, sembahyang yang diwajibkan itu apa? Khamsun, ada 5. There are 5 compulsory namaz, or there are 5 compulsory salah. What is it? The first one is az-zuhr, zuhur. Pertama sekali zuhur. Apa tu zuhur? Zuhur itu wa awwal waqtiha zawal syams. Bilakah waktu zuhur? Waktu zuhur itu, ibu ayah yang dirahmati Allah, awal waqtiha, mula-mula waktunya ialah zawal syams, condong matahari. Wa akhiruhu, dan akhirnya awal waqtiha zawalu syamsi, wa akhiruhu idza sara zillu kulli syai'in mithlahu ba'da zilla zawal. Ibu ayah dirahmati Allah, maksud waktu zuhur itu apa? Maksud waktu zuhur itu ialah apabila tergelincir matahari. Ibu ayah dirahmati Allah SWT, dalam agama kita, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan matahari, bulan, bintang, semuanya ada tujuan. Dan salah satu tujuan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang namanya matahari itu ialah ia membantu menjadi perkira untuk waktu sembahyang. Untuk sembahyang, jadi dia ada waktunya, ada waktu. So it sets as a clock, dia seperti jam. Jadi macam mana nak tahu? So, contoh saya ambil handphone saya ni. Awal waktu zuhur itu apa? Kata ulama ialah awal waqtiha, permulaan waktunya ialah zawal syams, tercondongnya matahari. Wa akhiruhu, dan akhir waktunya ialah idza sara zillu kulli syai'in mithlahu. Baik, ibu yang dirahmati Allah, matahari bila ada dekat atas, matahari naik sampai ke atas kan. Bilakah waktu zuhur? Waktu zuhur itu bila mana matahari itu dia tegak dia itu, ibu yang dirahmati Allah, zillu awal waktiha zawalu syamsi, iaitu condong matahari.
condong matahari, wa akhiruhu, dan akhirnya idza sara zillu kulli syai. Okey, sekarang ni matahari. Matahari ada dekat atas. Maka bila mana condong matahari sedikit, ibu ayah dirahmati Allah, dekat sini dia ada shadow. Kan? Matahari dekat sini kan? Dekat sini dia ada shadow dekat sini. Okey, shadow ibu ayah dirahmati Allah. Bila mana shadow dia ni, matahari dekat atas, bila dia gelincir sedikit, dia akan ada shadow. Habis waktu zuhur tu bila? Habis waktu zuhur itu bila mana the shadow, length of the shadow and the object is the same. Ni objek, shadow dia sama. Ibu ayah dirahmati Allah, bila mana sama, bahkan tergelincir, terkeluar sedikit dia punya shadow, maka ibu ayah dirahmati Allah, habislah waktu zuhur. Jadi waktu zuhur itu bila mana terpacak matahari, terkeluar sedikit, nanti dia akan nampak shadow dia. Shadow dia kan, shadow benda ni, kalau dia tegak dia tak ada shadow apa-apa kan, tapi bila dia gelincir sikit akan nampak shadow dia. Shadow dia panjang. Bila sama length dengan dia ni, maka ibu ayah dirahmati Allah, habislah waktu zuhur. Faham insya-Allah? Faham. Mithlu ba'da zillu zawal, setelah bayangan condong tersebut. Wal asri, dan bermula waktu asar, wa awwal waqtiha ziyadatu ala zilli mithli, wa akhiruhu fi ikhtiyari ila zilli mithlain. Ibu ayah dirahmati Allah, waktu asar itu apa? Waktu asar itu awal waktiha, permulaan waktunya ialah aziyadu ala zilli mithli. Okey, sekarang ini ibu ayah dirahmati Allah, waktu asar macam mana? Waktu asar ini objek, bila mana dia punya shadow dia sama length dengan objek, bahkan dia terlebih sedikit. Dan ibu ayah dirahmati Allah, habis waktu asar ini kapan? Bila habis waktu asar? Habis waktu asar ini ialah wa akhiruhu fi ikhtiyari ila zilli misli, apabila mana sampai 2 kali bayangan. Jadi kalau bayangan dia macam ni ibu ayah dirahmati Allah, begini tambah lagi, maka di sini habislah waktu asar fi ikhtiyar. Ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seterusnya zilli mislain, bila mana waktunya tu ditambah jadi 2. Wa fi jawazi ila ghurubi syamsi, dan wa fi jawaz, dan pada waktu yang diharuskan sembahyang itu, ila, sehingga ghurubi syamsi, sehingga terbenam matahari. Terus kita masuk wal maghribu, dan bermula waktu maghrib. Wa waktuha, bermula waktunya wahidan, ada satu waktu saja, wa huwa ghurubu syams, bila mana terbenamnya matahari. Jadi matahari kan, matahari ni matahari kan, ni laut kan, bila mana terbenamnya matahari, masuk matahari saja dah tak nampak dah dia matahari bulat ni matahari. Awal waktiha idza ghaba syafaqa, maaf salah, waktuha wahidun, waktunya ada satu saja, wa huwa ghurubi syams, apabila terbenam matahari. Wa bi miqdar ma yu'adzanu wa yu'adzinu, waktu maghrib ialah waktu yang paling singkat. Kadar dia apa? Bi miqdar, dengan kadar, ma yu'adzinu, seseorang azan, wa yatawaddau, seorang berwudu, wa yasturul aurah, seorang tu tutup aurah, wa yuqimus salah, dia dirikan sembahyang, wa yusalli 5 rakaatain, dan dia sembahyang 5 rakaat. Itulah kadar waktu maghrib. Jadi ibu ayah dirahmati Allah, kalau kita ikut pandangan kitab, kan banyak orang dia tak sembahyang maghrib seperti yang termaktub di dalam kitab. Jadi waktu maghrib tu bila? Waktu maghrib itu ialah waktu maghrib itu ialah apabila matahari terbenam. Sebaik saja matahari bulat tu, kan, dia masuk ke dalam bumi kan, terbenam saja, ibu ayah dirahmati Allah, masuk saja dia dekat dalam ni, dah set aja. Once dia set, the clock starts. How does the clock start? Dengan satu orang ambil wuduk. Ni kira masa, you ambil wuduk berapa minit? Ada 10 minit? Mana ada 10 minit? Kita ambil wuduk mungkin 2 minit. Kan? Wa yatawadda, dia ambil wuduk. Maaf. Bimiqdar ma yu'adzin, dia azan.
Azan saya ambil 2 minit dah azan. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu kadar azan. Ada 2 minit tak ada 2 minit. Okey. Lepas tu wa tawadda. Wudu. Wudu berapa minit? 2 minit. Azan 2 minit. Lepas tu wayasturul aurat, tutup aurat perlu 10 minit. Mana ada kan? Kalau 10 minit 15 minit itu nak make up kan. Kalau sekadar nak tutup aurat, pakai seluar, tutup, pakai t-shirt, tutup tak aurat? Tutup. Bukan pakai seluar, pakai baju, pakai jubah luar, pakai sorban. Tak. Kadar tutup aurat tu macam mana ibu ayah rahmati Allah? Sekadar itu saja, sekadar tutup mana yang wajib. Okay, let's put it another 2 minutes. Jadi 2 minit azan, 2 minit wudu, 2 minit pakai baju, which is 6 minutes. And then wa yuqimus salah, dia sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang maghrib 3 rakaat. Wa yusalli 5 rakaatain, dan dia sembahyang lagi 5 rakaat. Contoh kadar dia 1 rakaat 1 minit. 1 rakaat 1 minit, 5 rakaat 5 minit lah. Contoh 5 minit. So how many minutes are there? Approximately around 15 minutes. So if maghrib is 7:15, 7:30 habis dah waktu maghrib. Sebenarnya ibu ayah rahmati Allah. And then kita sembahyang maghrib pukul 8, kita sembahyang maghrib pukul 8 suku. Macam mana maghrib kita? So let's fix it. Kita perbaiki sebab kita sekarang dah belajar. Wal isya, dan bermula waktu isya. Wa awwal waktiha, dan bermula waktunya idza ghaba asy-syafaqu ahmar, bila mana hilang awan yang merah. Apabila mana hilang awan yang merah. Wa akhiruhu, dan akhir waktu fi ikhtiyari ila thuluthil lail, sehingga 2/3 malam. Wa fi jawaz ila tulu'il fajr, dan kalau hukum yang dibolehkan sehingga terbit fajar yang kedua. Maghrib sudah, isyak pula. Isyak tu bila waktunya? Bila mana ghaba syafaqul ahmar, bila mana hilang langit yang merah, langit merah. Jadi bila mana the sunset, ibu yang dirahmati Allah, langit-langit tu akan ada lagi warna merah-merah, merah-merah kemerahan kan. Bila mana hilang dah kemerah-merahan tersebut, hilang kemerah-merahan tersebut dekat ufuk langit kita ini, maka bermulalah waktu itu ialah waktu isyak. Bermulalah waktu itu adalah waktu isyak. Ibu ayah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan habis waktu tu ada, kalau waktu yang berjaga-jaga sampai 2/3 malam saja. Kalau waktu jawaz, yang ini boleh saja sembahyang, itu sampai masuk waktu subuh. Waktu subuh tu kapan? Bila pula waktu subuh ibu yang dirahmati Allah? Wa subhu, dan bermula waktu subuh. Wa awwal waktiha tulu'ul fajri thani, wa akhiruhu fil ikhtiyari ila isfar, wa fi jawaz ila tulu'i syams. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan bermula waktu subuh. Waktunya bila? Awalnya waktunya ialah apabila terbitnya fajar yang kedua. Dan akhirnya waktu waktu subuh ialah pada sampai keluarlah cahaya-cahaya. Bila mana ibu ayah rahmati Allah, kita nampak tak pokok kat belakang saya ni? Nampak kan? You nampak pokok kat belakang saya kan? Pokok ni, pokok buluh ni kan? Pokok buluh ni ada lubang-lubang tak? Ada kan lubang-lubang kan? Ada kan lubang-lubang. Kalau waktu sebelum subuh, ibu ayah rahmati Allah, dia akan gelap. Betul? Betul kan? Bila mana naik matahari, bila matahari mula naik, mula keluarkan cahaya, you akan nampak kan lubang-lubang dekat pokok-pokok ni. Kan? Lubang-lubang pokok ni you akan nampak. Sebab pokok ni dia ada lubang-lubang kan? Antara pokok, antara daun dengan daun tu ada lubang-lubang. Bila you nampak dah,
dekat pokok tu dah keluar cahaya-cahaya matahari ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu taala, maka itu bermaksud sudah habislah waktu subuh. Wallahu a'lam bisawab. Fi ikhtiyar ila isfar, sehinggalah bersinar, wa fi jawaz, dan pada waktu jawaz ila tulu'i syams, dan kalau waktu yang harus katanya sampailah tulu'i syams, sampailah matahari naik betul. Dan bila mana naik. Jadi ini dia punya bumi ni kan. Ni bumi ni yang kita tak nampak ni. Maka bila mana keluar dah matahari mula keluar sikit dah, nampak dah, habislah waktu subuh. Wallahu a'lam bisawab. Alhamdulillah. Faham semua Jadi ini 5 waktu ibu ayah dirahmati Allah adalah waktu sembahyang. These are the 5 times of salah in which it needs to be perlu dijagalah, perlu dijaga oleh masyarakat. Oleh masyarakat ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, sekarang ni kita nak masuk tentang hai ibu ayah dirahmati Allah, seterusnya faslun fi syara'iti wujubis salah, membahaskan tentang syarat-syarat wajib sembahyang. Bila mana ada syarat-syarat ini, maka salat kepada kita sudah menjadi wajib, sudah menjadi wajib. Jadi ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah jenis sembahyang yang jadi wajib bagi kita? What is it? Faslun wa syaraitu wujubis salati thalathatu asya', dan syarat wajib sembahyang itu ada 3. Syarat wajib sembahyang wajib kalau sekiranya ada 3 syarat ini. Yang pertama al-Islam, orang Islam wajib sembahyang, kan? Itu syarat pertama. Ibu ayah dirahmati Allah, kalau dia tak Islam, maka kewajiban sembahyang sudah tidak ada pada dia. Dia minatlah, dia pun nak sembahyang untuk dapat ketenangan. Dia ada agama, dia tak ada agama, tapi dia nak sembahyang sebab dia rasa dia satu macam jenis exercise. Apakah itu sembahyang? Itu tidak dikira sembahyang, dan tidak ada kewajipan ke atas dia untuk sembahyang sebab dia tidak Islam. Jadi syarat yang pertama ialah hendaklah suatu orang itu Islam, maka wajiblah sembahyang ke atas dia. Yang kedua, bulugh, bila mana sudah baligh. Dalam Islam, baligh itu mainkan peranan yang besar. Baligh, bukan umur 21 tahun seperti yang saya cakap sebelum ni, bukan umur 18 tahun. Baligh, kalau umurnya 10, 10, kalau umurnya 11, 11, kalau umurnya 12, 12, kalau umurnya 13, 13. Maka bila mana sudah baligh, mulalah ketika itu kewajiban untuk sembahyang. Yang ketiga, ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wal aql, orang tu berakal. Kalau dia bukan satu orang yang berakal, tak ada akal, kan? Orang suruh makan, dia ambil makanan masuk dalam telinga, itu tak ada akal. Seorang makan, dia ambil makanan, dia masuk dalam hidung, itu tidak berakal. Ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wal aqlu wa huwa haddu at-taklif, dan bermula tiga perkara ini ia merupakan had sebagai taklif, yakni batasan perintah. Suatu orang tu dah diperintahkan, dia kena ikut perintah tersebut. Ibu ayah dirahmati Allah, wasalawatu masnunah. Okey, sekarang dia nak cakap tentang sembahyang sunat. So those 3 items, what we call it, salat, so those 3 items ibu ayah dirahmati Allah, yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal. Itu tiga perkara adalah perkara yang mewajibkan satu orang untuk sembahyang. So kita kena value, kita kena belajar untuk value sesuatu yang sangat-sangat berharga. Hari ni kita boleh value kereta, hari ni kita boleh value rumah, hari ni kita boleh value macam-macam item yang ada di sekeliling kita, kan? Tetapi kita tak value ni 3 perkara. And these 3 items are very big. Islam, bulugh, akal. Kerana apa? Kerana 3 perkara ini telah menyebabkan kita ini boleh, bukan boleh, bahkan disuruh oleh Allah Subhanahu taala untuk kita menunaikan sembahyang.
Seterusnya ibu ayah dirahmati Allah, salawatul masnunah, dan mula-mula sembahyang yang sunat, sembahyang sunat. So tadi kita kata sembahyang fardu, sembahyang wajib. Sekarang ni sembahyang masnunah, sembahyang yang sunat, disunat-sunatkan, sembahyang yang disunatkan. Apa itu sembahyang yang disunatkan? Wasalawatul masnunah khamsu, ada 5 idain, 2 idul, 2 Idul Fitri dan Idul Adha. Dua-dua sembahyang ini adalah sembahyang yang disunatkan, dan bahkan bukan disunat tapi bahkan sangat-sangat disunatkan, fi ba'din nusukh masnunat, yang sangat-sangat disunatkan. Ada 5. Apa dia? Salatul Fitr, Salatul Idul Adha, solat fitri, Idul Fitri lepas 30 hari berpuasa, dan Salatul Idul Adha, sembahyang Idul Adha, sembelihan. Wasunanu at-tabi'atu lil faraid. Seterusnya, apakah sembahyang-sembahyang yang disunatkan? Ialah sembahyang sunat yang belum lagi, wal kusufi, dan sembahyang kusuf. Sembahyang yang sunat kita buat secara berjemaah. Apa dia? Pertama, sembahyang raya fitri, sembahyang raya adha. Kedua, salatul kusufan, 2 kusuf, 2 gerhana matahari, gerhana bulan, sudah 4. Yang kelima, yang sunat untuk sembahyang ramai-ramai, salatul istisqa, sembahyang minta hujan. Jadi ini 5 perkara hendaklah kita buat secara jemaah, solat yang sunat. Seterusnya, wasunanu at-tabi'atu lil faraid, sembahyang yang sunat yang mengikuti solat fardu. Apa dia? Sab'ata asyara, ada 17. Rak'atan, ada 17 rakaat. Rakaat al-fajri, 2 rakaat sebelum fajar. 2 rakaat sebelum fajar itu mesti buat. Nabi SAW tak pernah tinggal sembahyang ini. Seterusnya, sab'atu asyara rakaat al-fajri wa arba'un qabla zuhur, dan 4 rakaat sebelum zuhur. Wa rak'atan ba'dahu, dan 2 rakaat setelah zuhur. Wa arba'un qabla al-asri, dan 4 rakaat sebelum asar. Wa rak'atan ba'da al-maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa thalathatu ba'da isya, dan 3 rakaat setelah isya. Yutiru bi wahidi minhunna, dan salah satu daripada 3 rakaat itu iaitu sembahyang witir. Ini adalah solat yang sunat. Allahu a'lam bisawab. wa thalathun nawafil muakkadat, dan ada 3 sembahyang sunat yang muakkadah, yang sangat-sangat digalakkan. Salatul lail, sembahyang tahajud. Wa salatul duha, seterusnya sembahyang duha. Wa salatul tarawih, dan yang ketiga salat tarawih. Jadi ini 3 jenis sembahyang ibu yang dirahmati Allah yang menjadi wajib, bukan jadi wajib, yang sangat-sangat digalakkan untuk kita sembahyang malam, ini tarawih, sembahyang duha, dan sembahyang tarawih pada bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Faslun fi syara'iti salat qabla dukhul. Syarat-syarat sembahyang sebelum masuk waktu. Itu insya-Allah akan saya bahaskan dalam episod yang seterusnya, sesi yang seterusnya. Terima kasih banyak kerana sudi untuk mengikuti pengajian kita. Yang baik itu dari Allah SWT, dan yang kurang baik itu daripada diri Fakir sendiri. Mohon ampun dengan Allah, minta maaf dengan semua. InsyaAllah kita jumpa di majlis-majlis yang akan datang insyaAllah. Aku li qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.